Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir, Yang Mulia Tengku Murni, Fauzi Abdul Rahman, Farid Mispa, Muhammad Izzuddin, Hanifah Jazuri dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana beri kesempatan kepada kita untuk menyambung kembali kuliah tafsir kita, Nuriza Idrus Fauzi Abdul Rahman. Dan pada kali ini, dalam kuliah kali ini saya akan ceritakan tentang kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Malahan bukan para sahabat kepada Nabi SAW sahaja, bukan manusia Rasulullah sahaja, malahan pokok pun cinta kepada Nabi. Apakah buktinya? Saya nak cerita pada kali ini, tuan-tuan. Dan begitu juga bagaimana cintanya seekor rusa kepada Nabi SAW. Dan biawak pun boleh cinta Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan nak dengar, tuan-tuan bersama dengan saya hingga ke akhir rancangan nanti, tuan-tuan. Dan kepada yang rajin hadir dalam kuliah ni pada kali ini, tuan-tuan, seperti yang telah saya janjikan, kita akan bagi hadiah lagi. Hadiah buku yang diberikan oleh seorang sahabat yang mohon supaya mendoakan ayah ibunya berada dalam kebaikan. Jadi tuan-tuan, sebelum terlupa, saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan sambutan kepada Wirkah ni, Alhamdulillah masih banyak lagi yang minta agar dia sambung lagi offer yang diberikan, tawaran promosi yang teruskan, minta diteruskan, maka kami teruskanlah promosi Wirkah ni, tuan-tuan. Tinggal 3 hari saja lagi, hari Rabu, Khamis, Jumaat tu final lah. Oleh kerana ramai yang minta diteruskan, maka kami teruskan kempen menggunakan Birkah Habatus Sauda ini. Dan setiap belian tuan-tuan akan dapat hadiah buku bertajuk Satu-Satu Nama-Nama Nabi SAW yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Adnan Fadil. Cuma tinggal 3 hari saja lagi, tuan-tuan. Dan sebelum terlupa juga, saya ingatkan tuan-tuan supaya pergilah ziarah ke www.telagabiru.com.my, cikgu-cikgu, ustazah yang dimiliki Allah sekalian, untuk kegunaan buku pada tahun hadapan anak-anak kita kat sekolah. Telaga Biru ada membuat satu hujung tahun, sale hujung tahun bermula daripada minggu lepas. Jadi cikgu boleh hadir di www.telagabiru.com.my. Setiap malam ada live yang disampaikan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan biarkan saya bersorangan. Saya akan bawakan tuan-tuan dalam tafsir pada hari ini tentang perselisihan berlaku di antara para sahabat, bagaimana mengungkaikan, bagaimana para ulama berikan penjelasan. Contohnya apabila Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bersama suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak bersetuju dengan keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang tanah yang namanya Fadak. Dalam Islam ada perkara namanya ghanimah, ada perkara namanya al-fai'u. Apa beza di antara dua perkara itu, tuan-tuan? Malam ni saya akan huraikan. Betul ke Sayyidatina Fatimah tidak menegur Abu Bakar sampai ke hari wafatnya? Kalaulah Sayyidatina Fatimah tidak suka kepada Abu Bakar, mengapakah sebelum matinya Fatimah radhiyallahu anha minta isteri Abu Bakar agar memandikan jenazahnya? Jawab soalan ni, wahai orang yang bencikan Abu Bakar. Nanti saya akan beritahu tuan-tuan di hujung rancangan. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana, jangan tinggalkan saya ikut sorangan. Dan sahabat di Facebook ataupun di Zazan Travel, jangan lupa untuk memantau siapa yang hadir daripada awal hingga akhir dalam kuliah ni, untuk kita berikan hadiah. Hadiah istimewa, buku-buku yang hebat, buku-buku yang kita akan berikan kepada tuan-tuan. Pada kali ini buku Tuan Guru Menteri kita, Menteri Agama kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri yang berhormat, Senator, untuk tuan-tuan lihat buku tentang tasawuf. Betapa pentingnya untuk ambil tasawuf. Kami akan hadiahkan kepada tuan-tuan yang hadir dalam kuliah daripada awal hingga akhir, yang rajin, yang bagi soalan, yang men-share video kita. Terima kasih saudara baik saya, sahabat baik saya, Syekh Fairuz Hamid. Barakallahu fiik ya habibi. Baik, kita lihat ayat 66 hingga ke 70 pada malam ni, insya-Allah bila kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa tuan-tuan memiliki tafsir Munir, buka jilid yang ketiga, muka 154. Jilid ketiga 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك
أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebahagian kecil mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, nescaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka, dan dengan demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar di sisi kami, dan pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang yang mati syahid dan orang yang saleh. Maka itulah dia teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah kurnia daripada Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, ya. Jadi melihat kepada ayat ini, kalau kita perhatikan kisah di sebalik turunnya ayat seperti yang disebut oleh para ulama tafsir. Contohnya Al-Imam Muhammad Az-Zuhairi sendiri dan Tafsir Munir, sebab turunnya ayat kita dapat lihat pada muka surat 195. Satu hari Sabit bin Qais bin Syammas dan seorang Yahudi saling membangga-banggakan dirinya. Orang Yahudi itu berkata, demi Allah, kalau Allah menyuruh kami bunuh diri, maka kami akan melakukannya. Sabit pun berkata, demi Allah, kalau Allah menyuruh kami bunuh diri, maka kami akan melakukannya. Maksud Sabit di sini, kalau Allah menyuruh kami untuk perintah jihad, maka kami akan pergi menyahut seruan perintah daripada Allah itu, walaupun terpaksa, walaupun dengan jihad itu akan menyebabkan terkorbannya jiwa raga kami. Kemudian Allah menurunkan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashad tathbita. Lalu Allah pun menurunkan ayat ini sebagai menunjukkan kehebatan iman orang macam Sabit bin Qais bin Syammas. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan tentang Sabit bin Qais bin Syammas ni, salah seorang sahabat Nabi, kana jahwariyan, seorang sahabat yang suaranya kuat. Kalau dia bercakap dengan Nabi dengan bisikan saja, satu masjid dengan suaranya, tuan-tuan. Ini orang yang suaranya kuat. Kalau dia azan tak pakai mikrofon pun, maka satu kampung dengar suaranya, tuan-tuan. Kalau dia bisik pun macam seorang di kalangan kita menjerit. Inilah dia Sabit bin Qais bin Syammas yang punya pengalaman banyak, dan ayat berkaitan dengan, nanti kalau kita ada kesempatan kita akan lihat ayat berkaitan dengan fasakh nikah, khulu', yang berlaku bila seorang perempuan ingin bercerai daripada suaminya, maka dia kena buat tebusan dirinya, mengembalikan apa yang pernah suaminya bayar sebagai mas kahwin ataupun hadiah, hantaran dan sebagainya. Maka itu berlaku kepada Sabit bin Qais bin Syammas. Nanti saya ceritakan tempatnya bila datang, tuan-tuan, bila tiba ayat yang berkenaan. Dan Sabit ni juga telah saya pernah cerita kepada tuan-tuan tentang beliau terkorban dalam satu peperangan, tapi dia telah muncul dalam mimpi seorang daripada sahabat yang merupakan teman baiknya, minta kepada teman baiknya beritahu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya menjalankan wasiatnya dan beritahu kepada ketua tentera pada masa itu, Khalid Walid, supaya mengambil baju besinya yang telah disembunyikan oleh seorang yang terlibat dalam perangan, kerana baju besi ini punya nilai yang mahal, dan apa yang diminta dalam mimpi itu telah ditunaikan, dan benar-benar seperti yang dilihat dalam mimpi, apa yang dikatakan itu benar-benar terjadi. Ini antara perkara pelik yang berlaku dalam hidup para salihin, yang mana wasiat jarang-jarang ataupun tak pernah ditunaikan selepas mati seseorang. Tapi dalam kes ini amat berbeza, kerana Sayyidina Umar Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat ilham untuk melaksanakan mimpi yang dilihat oleh teman kepada Sabit bin Qais bin Syammas ini. Jadi Sabit ini antara sahabat Nabi yang Nabi telah sifatkan beliau mempunyai iman seperti gunung kuatnya, tuan-tuan. Nabi telah menjelaskan ada beberapa orang sahabat yang punya iman yang sangat kukuh. Kukuhnya macam gunung, macam bukit. Umur mereka kadang-kadang pendek daripada umur seseorang kita, tuan-tuan. Kita dengan pemakanan, dengan kehidupan yang daripada ini, dikatakan umur manusia yang hidup di Malaysia ni di antara umur 70 hingga 80 tahun ni. Ada pula yang kata lepas pension tak tahu nak buat apa, Ustaz. Kalau lah majikan bagi sambung kerja, tentu nak kerja sampai ke mati. Bagilah orang lain peluang kerja. Betul tak? Ya, kita buatlah apa-apa NGO ke, buatlah kerja-kerja yang baik-baik ke, segala serba-serbi dah cukup. Berilah kepakaran kita. Kalau kita ni dalam bidang perguruan, kita ada peluang untuk mengajar dengan secara percuma, online pun banyak sekarang. Beli kemudahan-kemudahan yang ada untuk kita akses kepada orang ramai, menyampaikan maths ke, biologi ke, chemistry ke, apa-apalah, tuan-tuan. Ya, jadi balik kepada cerita sahabat-sahabat Nabi, walaupun umur mereka pendek, tapi peranannya untuk Islam begitu ketara sekali. Maka kita ni adalah letaklah satu target untuk apa kita nak buat untuk Islam, tuan-tuan, ni untuk diri kita sendiri sebenarnya.
jangan biarkan kata seorang tokoh Islam, mungkin merupakan Hasan Hudaibi ataupun Hasan Al-Banna, dan juga kata-kata itu pernah diungkapkan oleh seorang tokoh Islam, almarhum Datuk Fadil Noor, berkata, jangan biarkan sehari dalam hidupmu berjalan melainkan ada sesuatu yang kau buat untuk Islam. Tuan-tuan ni, okey, baik. Jadi Sabit bin Qais bin Syammas ini walaupun orangnya hitam, orangnya gempal, tidak menariklah pada pandangan seorang perempuan, tapi Sabit bin Qais bin Syammas ini seorang lelaki yang kaya, dan bukan saja kaya harta tapi kaya iman, tuan-tuan. Sehingga Nabi telah menyifatkan Sabit ini, nanti kita masuk kepada surah Al-Hujurat, kita akan lihat satu perkara menimpa beliau. Sabit ini pernah menjauhkan dia pada Nabi. Kenapa? Mungkin dalam kuliah akan datang saya nak jelaskan. Banyak sangat benda nak cerita ni, tuan-tuan. Nak cerita perselisihan berlaku di antara Abu Bakar dengan Fatimah radhiyallahu anhuma, bagaimana penjelasan dari para ulama, kan? Dan saya nak cerita juga dalam kuliah pada kali ini tentang Nabi bercakap dengan pokok korma, dan Nabi juga pernah bercakap dengan rusa, menunjukkan bahawa kecintaan makhluk ini kepada Nabi tidak terbatas pada manusia sahaja, malahan kepada pokok dan juga binatang pun cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, sementara rupa, tuan-tuan, lagi sekali saya ingatkan tuan-tuan yang belum mendapatkan produk Birkah Habatus Sauda, tuan-tuan boleh dapatkan produk yang sangat berharga ini, kerana Nabi kita SAW pesan ini satu kaedah rawatan kepada semua penyakit. Semua penyakit boleh rawat melainkan dengan penyakit yang namanya kematian, musibah yang namanya kematian, maka itu tiada kaedah rawatan kerana ia ajal daripada Tuhan. Mari kita gunakan, tuan-tuan. Saya gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh kunyah ataupun boleh telan. Saya minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sedap. Bila biasa minum, sedap, alhamdulillah. Kalau kita berada di negara Arab, kita akan lihat Habatus Sauda ni ditaburkan atas roti, atas nasi. Zawi Ghazali, Ahmad Daulay, Muhammad Basri Abu Shah, dia letakkan atas pizza pun dia letak Habatus Sauda. Begitu enak Habatus Sauda dimakan, ya. Tapi kita berani nak makan biji ni seperti itu mungkin payah, maka kami telah menjadikan dia bentuk kapsul. Mari guna, tuan-tuan, tinggal 3 hari saja promosi. Tuan-tuan beli 3 dapat hadiah 1. Dan sebuah buku bertajuk Kenali Rasul Kita, yang saiz reduce itu, yang kecil itu, bertajuk satu-satu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, ya. Baik, kembali kita kepada ayat ni tadi. Ayat ni turun, kata para ulama tafsir, contohnya dalam Tafsir Munir, bahawa Allah memberi tahu kepada kita sebagai manusia, bila dilarang melakukan sesuatu, dia justru melanggarnya, kerana manusia ada sifat buruk, iaitu cenderung untuk menentang peraturan. Kebiasaan manusia yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi seperti diketahui oleh Allah SWT. Jadi jika Allah mewajibkan kepada mereka untuk membunuh diri, melakukan jihad, maka mereka tidak akan pergi berjihad, kerana manusia ni sifatnya seperti yang pernah kita baca, sifatnya halak, sifatnya nisyan, sifatnya jaza', yang telah kita lihat sifat-sifat manusia yang disebut dalam Quran. Gelojoh, sifat-sifatnya takut, sifat-sifatnya bimbang, sifat-sifatnya terlalu waspada. Jadi ini antara sifat-sifat yang Allah SWT beritahu kepada kita, melainkan orang yang beriman, yang berusaha untuk memperbaiki imannya, maka mereka dapat mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Jadi seandainya mereka mahu mematuhi, tuan-tuan lihat muka 155 saya bacakan, seandainya mereka mahu mematuhi perintah dan larangan Allah yang tentunya ada sebab, alasan, hikmah, janji dan ancaman di sebaliknya, kepatuhan mereka lebih baik untuk diri mereka dan menambah kuat keimanan mereka. Seandainya mereka mahu melaksanakan kebaikan yang agung itu, mahu melaksanakan perintah-perintah Allah, maka Allah akan menganugerahkan pahala yang besar kepada mereka, iaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang pernah kita bincangkan, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ya, Aziz Taifur, makan dengan nasi pun sedap. Habatus Sauda, ya. Jadi sifat manusia ni, mereka sentiasa menolak segala perintah Allah SWT. Seperti kisah yang lalu kita bincang, Yahudi dan kisah munafikun banyak terpengaruh oleh Yahudi, yang mana dia menggunakan hujah-hujah Yahudi untuk kebaikan di mereka sebagai satu sifat culas, sifat mengelat yang ada pada Yahudi, ya. Dan begitu juga orang munafikun belajar daripada mereka. Lalu Allah SWT ajar orang-orang beriman. Orang beriman ni kalau mereka mengatakan sesuatu, mereka kena buat. Allah suruh buat, mereka buat. Mereka punya keazaman, kekuatan, keteguhannya macam gunung, seperti sabda Nabi SAW. Jadi orang yang mentaati perintah Allah ni, yang mengikut segala yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu untuk berjihad sehingga terkorban,
maka kami akan beri kepada mereka ganjaran-ganjaran seperti yang disebutkan kat sini. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, saya lebih baik mereka dan lebih menguatkan iman mereka, dan dengan demikian pasti kami akan berikan kepada mereka pahala yang besar di sisi kami, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan yang digunakan oleh Allah ni min ladun. Ladun ni kalau kita pelajari berbeza daripada min indi. Tapi kalau sebut min ladun, maknanya memang betul-betul daripada Allah SWT. Kalaulah seseorang kita mendapat anugerah ni memang diberi oleh orang ternama. Katalah tuan-tuan, title lah diberi oleh Sultan. Sultan sendiri yang nak bagi kepada orang itu kerana pengaruhnya, kerana jasanya, peranannya, tanggungjawab yang dimainkannya. Maka Sultan sendiri yang turun ke lapangan untuk memberikan kepadanya satu motivasi. Dan Sultan sendiri nak berikan kepadanya anugerah tersebut. Berbeza daripada bila ia dipilih oleh orang-orang yang berada di keliling Sultan. Maka tentulah pilihan orang di keliling Sultan itu beza daripada pilihan Sultan sendiri. Kalau kita nak buat bandingan dalam ayat ini, beza di antara ladun dengan ind. Walaupun ladun dan juga ind ini kita belajar indah ni, kita belajar bahasa Arab, kedua-duanya zaraf. Tapi yang berbentuk ladun itu, ladun dalam ayat Allah Taala ayat ke-67 kita dapat lihat min ladunna ajran azima. Bahawa kami berikan daripada sisi kami ganjaran yang besar. Kami sendiri yang peruntukkan ganjaran itu untuknya. Seolah-olah dalam kes ini seperti orang berpuasa, bila Allah Taala menyatakan dalam hadis kursi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnah. Setiap amalan manusia itu akan nilai malaikat mengikut ketetapan yang Allah berikan, melainkan puasa. Kerana puasa itu bagiku, aku yang akan bagi ganjaran, kata Allah dalam hadis kursi. Maka begitu juga dalam kes jihad, orang itu akan mendapat ganjaran yang paling tinggi dari sisi Allah yang memberi penilaian, bukannya para malaikat. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kita pada hari ini malangnya perkataan jihad ini sering disalah tafsirkan, iaitu suara sound kurang kuat. Kenapa kita tak dengar ke? Macam ilmu laduni. Betul Hanif Abdul Fattah, wa alamnahu min ladunna ilma, dalam surah Kahfi Allah nyatakan ya. Jadi kalau kita perhatikan, maknanya anugerah Allah kepada jihad ini begitu tinggi di sisinya. Tapi pada hari ini kita Anissa Osman inda, min ladun dan juga min indi, kedua-duanya mempunyai beza dia sudut. Perkataan yang dikehendaki oleh Allah itu yang ladun merujuk kepada rapatnya, ia memang anugerah direct daripada Allah, seperti kisah Khidir yang Allah beri ilmu padanya, wa allamnahu min ladunna ilma, yang Allah kehendaki kepada alhamdulillah, Allah kehendaki Musa untuk belajar dari Khidir alaihi wassalam, bahawa lelaki itu disifatkan oleh Allah, Allah beri kepadanya ilmu yang tidak diberi kepada orang lain. Jadi kita lihat pada muka surat 155, fiqh kehidupan ataupun hukum hakam. Ini yang bagusnya tafsir Munir, tuan-tuan dapat lihat ada bahagian namanya tafsir fiqh hukum hakam. Bagaimana kita memahami ayat ini dalam konteks kehidupan kita. Tak adalah kita baca ayat ini lantas kita rasa ia terasing, ia turun 1400 tahun lalu, tak ada kena-mena dengan kita, maka ini merupakan satu kesilapan. Itu sebabnya Al-Imam Syekh Almarhum Dr. Wahab Zuhaili membawakan bahagian namanya fiqh kehidupan. Jadi untuk mentaati perintah Allah memang diperlukan keimanan yang kuat. Maksud taat adalah mendorong nafsu untuk melakukan buatan yang tidak ia sukai, bukannya melakukan buatan yang ia sukai. Maksud taat ini kita melawan nafsu syahwat kita. Baik jadi ketika ayat ini turun, sekumpulan kaum muslimin menyatakan diri bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Abu Ishaq As-Sabi'i berkata ketika turunnya walau anna katabna turun, ada seorang muslim berkata, kalau kami diperintah untuk melakukan sesuatu, kami akan melaksanakannya. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan ampunan kepada kami. Berita itu sampai kepada Rasulullah dan baginda pun bersabda, inna min ummati rijalan al-iman asbat fi qulubihim min al-jibali rawasi. Ada di kalangan umat aku, kata Nabi kita SAW, imannya itu seperti gunung yang dipasak kuat di permukaan bumi. Iman dalam dirinya itu seperti gunung yang dipasak kuat, gunung yang berdiri teguh, maknanya tak boleh digoyangkan sedikit pun oleh angin. Maka demikianlah iman para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, yang mereka berkata kepada Rasulullah SAW ketika ingin pergi ke perang Badar, lan naqul kama yaqulu atba'u Musa banu Israel li Musa wa Harun alaihi wassalam,
idhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada Tuhan sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada nabi-nabi mereka, Musa dan Harun. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian bertemu dengan Allah untuk memerangi musuh-musuh durjana. Kami di sini menunggu sehingga kalian menang. Ini kata Bani Israel kepada nabi-nabi mereka. Tetapi kami, wahai pengikut-pengikut Rasulullah, kami akan berkata, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Wahai Rasulullah, pergilah Rasulullah perang bersama dengan Tuhan, dengan Allah. Kami tidak akan teragak-agak untuk menyertai Tuhan bersama dengan Allah SWT. Gembira Nabi bukan kepalang mendengar kata-kata sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Saya pernah cerita pada tuan-tuan yang kata-kata sahabat, sama ada Sa'ad bin Mu'az atau Miqdad bin Al-Aswad, yang pernah saya cerita pada tuan-tuan. Jadi inilah tamsilan yang Allah kehendaki orang-orang beriman ini. Mereka tidak teragak-agak atas keputusan yang Allah telah tetapkan. Bukan macam Bani Israel. Muhammad Fawzi Saleh, kami berada pada jilid ketiga, muka surat 156 tuan. Okey. Baik Jilid ketiga, muka surat 156. Syuraih bin Ubaid berkata, ketika Rasulullah SAW membaca ayat walau anna katabna alaihim, baginda mengarahkan tangannya kepada Abdullah bin Rawahah dan berkata, kalau Allah menetapkan hal itu, dia termasuk sebahagian yang akan mentaati perintah Allah. Ni Abdullah bin Rawahah. Siapa Abdullah bin Rawahah tuan? Beliau salah seorang daripada jeneral yang terkorban di medan Mu'tah, yang Nabi telah galaskan tanggungjawab pertama kepada Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah ini terkorban, kata Nabi, gantikan tempatnya itu oleh Zaid, oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib juga terkorban, gantikan tempatnya oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau ketiga-tiga jeneral itu terkorban, maka terpulang kepada kamu untuk melantik siapa yang layak menjadi ketua. Maka orang beriman telah bersyarat, mereka melantik Khalid al-Walid, Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, yang pada masa itu baru saja menyertai Islam. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, Abdullah bin Rawahah ni, kata Nabi, beliau termasuk dalam ayat ini yang mana imannya seperti gunung yang teguh, tidak akan bergoyang sedikit pun. Baik, kita pergi pada ayat ke-69 hingga 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi 'alima. Sesiapa yang taatkan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan berada bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang yang mati syahid dan orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Demikian itu kurnia daripada Allah, dan cukuplah Allah Maha mengetahui. Kita lihat sebab turunnya ayat pada muka surat 157. At-Tabarani dan juga Ibn Mardawai meriwayatkan daripada jalur sanad yang cukup baik, la ba'sa bihi, hingga kepada Aisyah, di mana dia berkata ada seorang lelaki bertemu dengan Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah lebih saya cintai daripada diri saya sendiri, daripada anak-anak saya. Macam mana kita tuan-tuan? Kita ni cinta Rasulullah SAW lebih daripada segala-galanya, tak agak-agak? Cuba tanya, duduk muhasabah ni, teman-teman fikirkan, renung. Ada orang berkata bahawa cinta Rasulullah ni kena pakai pakaian macam Rasulullah. Tak cukup pakai pakaian macam Rasulullah, bahawa simbol-simbol tertentu. Saya dah huraikan benda ni tuan-tuan dalam kuliah yang lalu. Tak perlulah dibincangkan lagi tuan-tuan. Bagi mereka yang nak memahami, boleh rujuk kuliah kita yang lalu secara rumusannya, khulasahnya. Tak kisahlah, siapa yang merasakan itu mendekatkan diri kepada Rasulullah, boleh berkhidmat untuk Islam, pakailah tanda tersebut. Bagi merasakan bahawa itu tak ada pun dalam hadis, tak pernah pun dihuraikan hadis-hadis yang berkenaan dengan selipar, bahawa Rasulullah naik ke Mi'raj itu pakai selipar, semuanya hadis maudhu', kata para ulama tafsir, para ulama hadis, muhakkikun. Maka tak payahlah kita mengada-ngadakan simbol tertentu, terpulang pada masing-masing. Siapa yang merasakan dengan cara itu dia berkhidmat untuk Islam, dia sayang kepada Rasulullah, dia memperjuangkan Islam, teruskan. Bagi merasakan tidak ada, tak mau menambah-nambah, memadai apa yang ada, buatlah apa yang dirasakan betul. Ada keluasan dalam bab seperti ini tuan-tuan. Kita tidak mahu memperbanyakkan orang-orang kafir, kita nak ramaikan orang-orang Islam. Ini kata guru kami, Maulana Syekh Dr. Walid Nani Al-Hasri. Begitu juga Syekh Dr. Nur Ali Salam Al-Qudah, antara orang paling alim di Jordan satu masa dahulu, yang telah wafat beberapa tahun lalu, merupakan mufti Jordan yang lalu. Jadi beliau berkata benda yang sama. Nak sambut maulid, sambutlah kalau itu mendekatkan diri kita pada Rasulullah. Setiap hari pun ahlan wa sahlan.
Kalau kita merasakan itu tak pernah berlaku pada zaman Nabi, para sahabat, salafus salih tak buat, kenapa kita buat? Kita tak mau buat, memadailah baca hadis Nabi dah cukup. Ayo buat, tak payahlah kita bertelagah. Gitu juga dalam simbol-simbol tertentu yang kita hangat dibincangkan pada hari ini, tuan-tuan ya. Jadi kita jadilah orang Islam yang berilmu, jadilah orang Islam yang ikut Nabi SAW. Ingat, apa yang ada dalam kitab hadis itu sangat banyak untuk kita amalkan. Kalau kita menambah-nambah, kita rasa ada benda lain boleh tambah, dekatkan diri kepada Rasulullah, buat. Yang merasakan tak perlu tambahkan, yang ada pun banyak yang belum kita amalkan, tak apa, biarlah golongan yang nak mengamalkan tu. Mudah-mudahan Allah terima daripada semua, tuan ni. Baik. Jadi lelaki ini berkata, wahai Rasulullah, saya cinta pada Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Jadi bila saya berada di rumah, saya teringat Rasulullah. Nanti kalau mati nanti, tentulah tempat saya tak sama dengan Rasulullah. Rasulullah lebih tinggi daripada saya. Saya tentulah di bawah. Maka saya takut kalau saya mati tak dapat jumpa Rasulullah lagi. Allah hebatnya sahabat Ansar ni, tuan-tuan ya. Tak tenang hati dia duduk kat rumah kerana teringatkan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun terdiam. Hebat kan Hebat iman para sahabat ni. Tak dinyatakan sahabat ni siapa nama ni. Saya masuk syurga nanti saya bimbang tak dapat melihat Rasulullah lagi kerana tempat kita tentu berbeza. Kalau saya layak masuk syurga. Nabi tidak membalas ucapan tersebut hinggalah turun Jibril membawa ayat yang kita bincang ini, tuan-tuan. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taatkan Allah, taatkan Rasulullah, maka dia akan berada bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ini beri jawapan kepada kata-kata yang sangat emosional oleh sahabat dari kalangan Ansar ni tadi, tuan-tuan. Sahabat yang bercerita dengan penuh emosi, kesedihannya tak dapat jumpa Rasulullah. Rasulullah beri jawapan dengan wahyu daripada Allah SWT. Bila kita baca kisah-kisah macam ni, tuan-tuan, kita akan jumpa bukan saja para sahabat cintakan kepada Rasulullah seperti itu. Bahkan dalam hadis yang banyak, tuan-tuan, menceritakan bahawa Rasulullah SAW turun tuan-tuan, pokok kurma pun cinta kepada Rasulullah SAW. Itulah ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi sering bersandar pada sebatang pokok kurma yang ada dalam Masjid Nabawi. Itu tiangnya dengan dinding Nabi bersatu. Nabi berkhutbah pegang pokok kurma tersebut. Sehinggalah datang seorang sahabat yang kaya. Ada berbagai-bagai riwayat mengatakan sama ada Abu Ayyub Ansari ataupun seorang perempuan di kalangan Ansariyah yang kaya, memberitahu orang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau Rasulullah nak kami buatkan saya buatkan satu mihrab, saya buatkan satu mimbar untuk Rasulullah. Mimbar tu ada 3 anak tangga. 1, 2, 3. 3 adalah platformnya, landasannya. Maka Nabi SAW duduk di tingkat yang ketiga. 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, terus sampai ke platformnya. Maka Nabi naik dan menyampaikan khutbah di situ. Pada hari pertama mimbar itu siap, Nabi berkhutbah, maka kedengaranlah suara seperti seekor anak unta yang kehilangan ibunya. Mendayu-dayu dengan tuan. Sahabat hairan, siapa ni anak siapa? Bunyi apa ni? Mereka dalam Masjid Nabawi itu masa hairan, mana datang bunyinya ini? Akhirnya mereka pun mengenal pasti bahawa bunyi itu datang daripada pokok kurma yang tidak lagi disentuh oleh Rasulullah, kerana Rasulullah dah ada mimbar untuk baginda berdiri di situ menyampaikan khutbah. Sehinggalah Rasulullah SAW memegang pokok itu dan menenangkannya. Bila Rasulullah pegang, dia diam. Rasulullah pergi ke mimbar itu, dia menangis lagi. Suaranya kedengaran satu masjid dengar, tuan. Ada banyak riwayat. Cuma riwayat yang berikutnya yang mengatakan bahawa apakah Rasulullah SAW memberi pilihan kepadanya untuk ditanamkan di mana, nanti dibangkitkan di syurga. Maka riwayat itu riwayat yang ada persisihan padanya. Tapi tentang pokok kurma itu menangis, memang ada, tuan-tuan. Dan Nabi telah tanam pokok kurma tersebut. Nabi mengatakan bahawa dia akan dibangkitkan di akhirat besok bersama dengan Nabi SAW, akan berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Kata Hasan Basri yang meriwayatkan hadis ini, kata para ulama, hadis-hadis berkaitan ni semuanya sahih. Ya, semuanya diriwayatkan oleh thiqat, maknanya orang yang layak dinilai hadis-hadis itu sebagai sahih dalam penilaian oleh para ulama hadis. Maka Hasan Basri, seseorang yang terlibat dalam periwayatan hadis itu, mengatakan lihat pokok kurma pun cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, nangis di bawah tak memegangnya. Kalau seseorang daripada kita tidak kenal Rasulullah, kita lebih teruk daripada pokok kurma, tuan-tuan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Dulu zaman kerajaan Islam Uthmaniyah, mereka menaungi tanah suci kedua-duanya. Mereka menaungi tanah suci Mekah dan juga Madinah. Mereka tanda tiang-tiang dalam Masjid Nabawi itu, mana tiang Haris,
jaga yang pernah bertindak menjaga Nabi sehingga turun ayat yang mana wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga engkau daripada manusia wahai Muhammad. Barulah para sahabat macam Ali radhiyallahu anhu dan lain-lain itu tidak lagi menjaga Nabi. Kalau tidak, mereka tak tidur malam menjaga Nabi, takut Nabi diserang. Di situ ada tiang namanya tiang jaga. Ada tiang wangi, ada tiang taubat, ada tiang pokok kurma, nakhla, jiz'in nakhla. Kalau tuan-tuan pergi umrah bersama kami, insya-Allah mudah-mudahan nanti selepas PKP ni, ya, tuan-tuan pergilah umrah bersama dengan Zazan Travel. Saya akan bawa tuan-tuan pergi ke Raudhah untuk melihat tempat-tempat ini. InsyaAllah, kabarkan kepada teman-teman kita, sahabat kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah buka angkat daripada kita ujian ini dan kita boleh menunaikan umrah semula. Boleh pergi ke Baitul Maqdis semula, boleh pergi ziarah tempat-tempat yang sering saya sebutkan di kuliah ini bersama kami Zazan Travel. Ingat travel, ingat Zazan Travel, tuan-tuan. Terima kasih, tuan. Jadi kembali kepada kisah Nabi kita SAW. Pokok kurma itu menangis mengenangkan Nabi SAW. Ini satu kisah yang sahih. Manakala kisah kedua dikemukakan oleh para ulama, contohnya Qadhi Iyadh dalam buku beliau Asy-Syifa, dan begitu juga dalam kitab Syaraful Mustafa, menceritakan tentang Nabi kita SAW ketika pulang daripada perang Uhud melalui satu tempat, dan kelihatan di situ ada seekor rusa bertambat, mungkin dia kena perangkap. Maka Nabi mendekatinya. Rusa itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lepaskan saya, kerana saya punya anak-anak yang saya tinggalkan pagi tadi tidak sempat untuk saya susukan. Tolong lepaskan saya, nanti saya dah susukan mereka, saya datang sendiri, Rasulullah tambatlah saya semula. Rasulullah SAW pun melepaskannya. Para sahabat merasakan tentulah rusa ni tidak pulang semula. Selepas satu tempoh Nabi tunggu, dia datang semula dan minta Rasulullah mengikatnya. Rasulullah boleh berkata dengan binatang sebagaimana Nabi Sulaiman boleh berkata dengan binatang. Semua kelebihan yang ada pada Rasulullah sebelum Nabi kita Muhammad SAW turut dimiliki oleh baginda SAW. Jadi maka Rasulullah SAW telah pun menambatnya kembali sehingga datangnya Arab Badui yang punya perangkap itu, dan Nabi telah berkata kepadanya, lepaskanlah binatang ini, juallah kepadaku. Dan riwayat yang lain. Maka kata beliau, wahai Rasulullah, saya hadiahkan untukmu, wahai Rasulullah, saya hadiahkan rusa ini. Rusa ni bahasa Arab panggil ni, tuan-tuan, Ghazalah. Ghazal. Maka Nabi pun melepaskan rusa tersebut, rusa betina itu. Rusa betina itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dia menguatkan lagi syahadahnya bahawa dia beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada setengah riwayat mengatakan bahawa rusa itu tidak mahu pulang, nak ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini ada dikemukakan oleh Qadhi Iyadh dalam kitab beliau bertajuk Syifa, dan begitu juga dalam kitab Syaraful Mustafa. Walaupun hadis ini pada penilaian sebahagian daripada para ulama hadis ia merupakan hadis lemah, tapi terlalu banyak riwayat yang menceritakan tentangnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab sebelum terlupa, tuan-tuan, saya nak ajar tuan-tuan satu doa tahu, bahawa selawat yang kita ungkapkan kepada Rasulullah SAW, yang biasa saya ajar kepada tuan-tuan, bagaimana ya selawat kepada Rasulullah SAW, kan, bahawa apa yang kita ucapkan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam ziarah kita ke Masjid Nabawi sebagai contohnya, ada dalam kitab ni, tuan ni. Ada dalam kitab apa nama ni? Askarul Askar. Yang tuan-tuan yang telah kami bagi hadiah kerana rajin hadir ke kuliah. Nanti kita buat lagi program hadiahkan kitab Askarul Askar. Sahabat saya menghadiahkan untuk tuan-tuan bagi yang rajin datang daripada awal hingga akhir. Ada pada muka surat 136. Kalau kita ucap salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada orang tak ada letak perkataan Sayyidina pula, kerana berkata dalam hadis tidak ada perkataan Sayyidina. Tak kisahlah tuan-tuan, tuan-tuan letak ke tak letak ke, tak kisahlah tuan-tuan. Jangan bergaduhlah perkataan Sayyidina ni ada ke tak ada. Rimas tuan-tuan. Orang bertanya soalan ni, bagi yang letak perkataan Sayyidina tu dia nak muliakan Rasulullah, ke peringkat letak perkataan Sayyidina itu ketua kami. Bagi mereka yang tidak mahu letakkan Sayyidina tu, berkatakan dalam hadis tak ada perkataan Sayyidina. Tak kisahlah tuan-tuan, letak ke tak letak ke, tak ada masalah. Tidak membatalkan sembahyang kita sama sekali. Nanti jangan lupa tambah lagi selepas salawat itu, asyhadu annaka ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah fajazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummati.
Asfani Ahmad, salawat tafrijiyah, bagus, amalkan. Tapi yang terbaik sekali adalah salawat Ibrahimiyah yang saya bacakan tadi. Boleh ya? Jadi baca salawat kata Nabi, tambah kat belakang ni, bila kita duduk, asyhadu annaka ballaghta risalah wa addaital amana wa nasahtal ummah fajazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummati. Ini muka surat 137. Apa maksudnya tuan-tuan? Wahai Tuhan, aku bersaksi bahawa sungguhnya Rasulullah telah menyampaikan amanah yang diberikan kepada baginda sebaik-baik pelaksanaan, dan berilah kepada Rasulullah sebaik-baik balasan untuk seorang Nabi yang telah pun berkorban untuk umatnya. Allah, guru kami Syekh Nur Salim Ali Salman Al-Khudha pesan, bacalah salawat ini. Inilah tanda anda mengasihi Rasulullah SAW. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa membaca selawat seperti ini menyebabkan para malaikat berbondong-bondong turun untuk mengangkat pahala ini, tuan-tuan, kerana besarnya ganjaran mengucapkan selawat untuk Nabi kita SAW dan dengan versi yang ada di sini. Asyhadu annaka ballaghta risalah wa addaital amana wa nasahtal ummah fajazakallahu anna afdala ma jaza rasulan an ummati. Wahai Tuhan, aku bersaksi sungguhnya Rasulullah telah menyampaikan segala-galanya yang terbaik, amanah yang diberikan. Berilah kepada baginda ganjaran yang terbaik yang diberikan olehmu kepada Nabi-Nabi yang telah menjalankan tanggungjawab kepada umatnya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Nampaknya masa tak mengizinkan lagi, tuan-tuan. Sangkut lagi kita, tak sempat lagi nak cerita tentang perselisihan berlaku di antara Abu Bakar dan Ali serta Fatimah radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Betul ke kata-kata Syiah sampai Sayyidatina Fatimah tak sempat nak tegur Abu Bakar? Tapi kalau betul begitu, kenapalah Sayyidatina Fatimah yang suruh isteri Abu Bakar namanya Asma binti Umais itu untuk memandikan jenazahnya kalau beliau meninggal dunia, kalau beliau wafat. Dan beliau lah merupakan keluarga Rasulullah yang paling dekat kematiannya dengan Rasulullah SAW. Nantikan saya malam esok untuk huraikan perkara ini. Maaf ya, tak sempat nak hurai lagi. Marah tuan-tuan kat saya. Sabar tuan-tuan, sabar, insyaAllah masih ada lagi jadi mudah-mudahan segala baik itu daripada Allah. Dan saya juga nak cerita, janjikan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha bila tak merasa terkilan dengan Rasulullah SAW, maka beliau akan berkata, demi Tuhan Ibrahim. Nabi fahamlah tu. Adakah itu juga termasuk dalam ayat ingkari perintah Nabi dan juga tidak mentaati perintah Nabi? Juga saya akan huraikan lagi esok, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan dapat bersama dengan saya pada esok lagi. Tak apa pada esok kita sambung. Jadi jangan kecewa. Mudah-mudahan kehadiran kita ni dikira pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, jangan lupa untuk menziarahi www.telagabiru.com.my kerana kami sedang mengadakan year end sale. Mudah-mudahan kalian memerlukan buku-buku untuk anak-anak murid di musim PKP ni, dan juga untuk awal tahun depan kami menerbitkan berbagai-bagai buku. Tolong rujuk ke year end sale yang kami sedang adakan, dan selalu adakan program live bersama dengan figure-figure dakwah yang ada bersama kami di Telaga Biru. Tuan-tuan tolong sokong kami untuk kami membantu umat Islam dan mengeluarkan bahan-bahan terbaik. Ada guru-guru, cikgu-cikgu yang ingin menulis, kami amat mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan di Telaga Biru. Kita mengharapkan ada sumbangan tuan-tuan untuk kita sama-sama bekerjasama menerbitkan buku terbaik untuk anak-anak kita agar ia menjadi satu jariah ilmu. Baik, terima kasih Syah Hasan, terima kasih Umi Mubarak, terima kasih semua yang hadir malam ni. Jangan lupa sharekan, bagi komen dan like. Mudah-mudahan usaha kita ni akan termasuk dalam usaha untuk meninggikan kalimah Allah di muka bumi dengan menyampaikan perkara-perkara kebaikan. Baik, sekali lagi tuan-tuan ingatkan bahawa kami punya program Birkah offer ni dilanjutkan, cuma 3 hari saja lagi tinggal. Kerana ada ramai sangat orang minta diteruskan, maka kami bagi 3 hari saja lagi hari ini teruskan untuk kempen miliki Habbatus Sauda Birkah dengan hadiah sebuah buku bertajuk Satu-satu Nama-Nama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi berilah kepada adik kita yang sakit, beri kepada mereka yang resdung, beri kepada mereka yang penyakit-penyakit kronik. Di samping ubat-ubat doktor, marilah kita usaha sarana Nabi kita Muhammad SAW. Gunakan Habbatus Sauda, gunakan produk Birkah ni, insyaAllah. Terima kasih tuan. Kita akhiri pada malam ni dengan doa dan tasbih kafarah serta suratul Asr. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma rzuqna malan wa fi'alan fa innahu la yasulu fi'al illa bil mal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la azaban illa zawajtah wa la aqiban illa anjabtalah wa la musafiran illa salamtah wa la zaliman illa hadaitah wa la madhluman illa nasartah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa hadaitaha wa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah nantikan saya malam esok untuk memberi penjelasan tentang persisian para sahabat, bagaimana mengungkaikannya. Begitu juga kisah biawak yang beriman, cinta pada Nabi. Bukan saja para sahabat cinta ke Nabi, pokok, binatang termasuk sang biawak pun disebut cintakan Nabi kita SAW. Jumpa lagi malam esok insyaAllah. Jangan ke mana-mana waktu yang sama. Tenang saya dan tuan-tuan. Terima kasih atas sokongan. Sebarkanlah kebaikan. Mudah-mudahan di situ ada pahala untuk kita bersama, menjadi untuk kita tabungan di akhirat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.